Bayangkan Anda sedang menonton sidang parlimen, tempat tertinggi untuk melahirkan dasar negara, tempat wakil rakyat kita berhujah, tempat menentukan masa depan rakyat. Tetapi tiba-tiba ia bertukar menjadi gelanggang tinju ataupun tomoy. Inilah yang berlaku baru-baru ini bila ahli parlimen Pendang Awang Hashim digantung 10 hari kerana mencabar wakil rakyat lain untuk bertumbuk. Ya, bertumbuk bukan berhujah. Dan daripada insiden ini timbul satu pendedahan besar. Adakah parlimen kita semakin menjadi pentas badut politik? Naib Presiden Amanah Mahfuz Omar tidak tunggu lama untuk menyelar tindakan Awang Hashim. Dia kata perbuatan itu bukan sahaja memalukan dirinya sendiri, malah mengheret nama baik rakyat Kedah dan lebih serius lagi mencalar imej Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salehuddin Sultan Badli Shah. Menurut Mahfuz, rakyat Kedah dikenali sebagai rakyat yang sopan santun dan akal budi. Tetapi semua itu tercalar apabila seorang wakil yang sepatutnya menjadi contoh tidak mampu mengawal emosi dan memilih jalan samseng. Kata Mahfuz, Dewan Rakyat itu bukan gelanggang samseng, bukan gelanggang tinju juga, tetapi satu medan untuk berhujah. Tapi bila hujah sudah tidak ada, yang tinggal hanyalah gaya badut politik. Kalau kita tengok balik kronologi, insiden ini tercetus minggu lalu apabila ahli parlimen kota Melaka Ku Puai Tiong membangkitkan isu keselamatan ahli parlimen dalam dewan, menuduh Awang Hashim membuat ancaman fizikal. Katanya kejadian berlaku apabila Awang dan ahli parlimen Jelutung RSN Raya keluar dari dewan selepas satu pertikaman lidah yang panas. Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul akhirnya terpaksa campur tangan, menegur keras dan menggantung Awang 10 hari di bawah peraturan mesyuarat 44/2. Tapi yang lebih mengejutkan, ini bukan kali pertama Awang kena gantung. Ini kali yang kelima. Dan yang terbaru sebelum ini juga pada Desember yang lalu juga 10 hari. Jadi persoalannya sampai bila kita mahu biarkan wakil rakyat berulang kali membuat perkara yang sama ataupun perangai yang sama. Mahfuz kata Kedah tidak perlukan gangster politik. Kedah perlukan pemimpin yang berwibawa, yang boleh berhujah dengan fakta dan bukan dengan menumbuk. Dia juga sindir bagaimana nak cakap tentang usaha membantras budaya buli di sekolah kalau ahli parlimen sendiri pun berlagak macam pembuli. Bayangkan, murid sekolah tengok berita ini. Apa message yang mereka dapat? Kalau wakil rakyat pun boleh cabar orang bertumbuk dalam parlimen, adakah itu bermakna budaya buli boleh diterima? Kalau kita tarik sedikit ke belakang, Awang Hashim memang terkenal sebagai seorang MP yang sering kontroversi. Dalam beberapa laporan sebelum ini, beliau antara yang paling kerap kena gantung sebab keceluparan dan tindakan kasar dalam parlimen. Tahun lalu saja bukan setakat kena gantung, malah beberapa kali diberi amaran keras oleh speaker kerana melanggar etika dewan. Jadi bukan sekadar sekali-sekala, tetapi sudah jadi macam tabiat politik. Inilah yang menimbulkan persoalan besar. Adakah wakil rakyat macam ini benar-benar serius ingin mewakili rakyat ataupun hanya mainkan peranan sebagai provokator untuk dapatkan perhatian politik? Dan disinilah kita kena tanya soalan-soalan kontroversi. Adakah insiden seperti ini sebenarnya sebahagian daripada strategi politik yang disengajakan? Maksud saya, kalau kita tengok sejarah politik Malaysia, ada wakil rakyat yang memang sengaja cetuskan provokasi untuk tonjolkan diri sebagai pejuang berani di mata penyokong. Mungkin itu strategi untuk dilihat tegas ataupun tidak takut siapa-siapa. Tapi pada masa yang sama strategi ini juga ada risiko yang besar. Dan risiko itu adalah merosakkan imej parlimen dan lebih teruk menjejaskan reputasi institusi negara di mata rakyat dan juga dunia luar. Bayangkan, kalau media antarabangsa melaporkan yang ahli parlimen Malaysia cabar bertumbuk dalam Dewan Rakyat, apakah persepsi mereka terhadap politik kita? Sekarang mari kita renungkan pula persoalan yang paling panas. Adakah kita sebagai rakyat terlalu longgar dalam menilai pemimpin yang kita pilih?
Sebab akhirnya ahli parlimen ini dipilih oleh rakyat. Kalau mereka masih boleh ulang perangai yang sama berkali-kali, itu bermakna pengundi masih lagi sanggup mempertahankan mereka. Jadi siapa sebenarnya yang salah? Wakil rakyat yang menjadi badut politik ataupun rakyat yang terus memberi mereka kuasa? Lebih teruk lagi kalau kita teruskan biarkan budaya politik macam ini. Adakah kita sebenarnya sedang menormalisasikan budaya samseng dalam politik? Bayangkan parlimen jadi macam medan gelanggang WWE dengan wakil rakyat lebih sibuk nak tunjuk siapa lebih garang daripada membincang masalah isu-isu rakyat yang sebenar. Apa sudah jadi dengan harga barang, dengan isu ekonomi, dengan masalah rakyat di bawah? Semua itu tertinggal sebab masa habis dengan drama cabar tumbuk-menumbuk. Inilah yang menjadikan cerita ini penuh dengan kontroversi. Sebab ia bukan sekadar perangai individu tetapi juga cerminan krisis politik kita. Krisis akhlak, krisis hujah, krisis kepimpinan. Jadi soalan yang perlu kita tanya sekarang dalam diri kita sendiri, adakah kita rasa insiden macam ini patut terus dibiarkan atau kita kena mula tekan supaya pengundi menolak calon-calon yang lebih suka menjadi badut politik daripada menjadi wakil rakyat yang sebenar? Atau mungkin lebih dalam lagi, adakah kita sebenarnya sedang masuk era politik samseng di mana kekuatan penumbuk lebih diutamakan daripada kekuatan hujah? Inilah yang saya ingin tinggalkan untuk Anda semua, sahabat-sahabat semua berpikir. Kita boleh ketawa bila dengar MP cabar bertumbuk, tetapi kalau kita tidak ambil serius kawan-kawan, satu hari nanti parlimen mungkin betul-betul bertukar jadi gelanggang tomoy. Jadi saya ingin dengar daripada Anda, adakah ini strategi politik yang sengaja dimainkan atau memang ada wakil rakyat yang langsung tidak layak duduk di kerusi parlimen? Tinggalkan komen Anda di ruangan komen di bawah sebab perbincangan ini mungkin jawabannya lebih penting daripada apa yang kita semua sangka. Dan macam biasa sahabat-sahabat, kalau Anda rasa pendedahan ini membuka mata Anda, jangan lupa untuk tekan butang like dan share video ini supaya lebih ramai tahu apa yang berlaku dalam politik negara. Dan subscribe ke channel ini Current Sphere MY untuk ikuti lebih banyak kupasan kontroversi politik tanah air kita. Ingat kawan-kawan, kita bukan sekadar penonton, kita adalah pengundi. Kalau kita salah pilih, kita yang tanggung akibatnya. Jadi kawan-kawan, adakah kita mahu teruskan biarkan badut-badut politik ini menguasai parlimen kita? Apapun, kita yang tentukan. Baiklah semua, salam sejahtera, salam reformasi, dan salam perjuangan. Sekian saja, terima kasih, kita jumpa lagi di episode yang akan datang.